Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan lagi kita kesempatan untuk hari yang ke-8 di bulan Ramadan al-Mubarak pada tahun ini. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan untuk melipat gandakan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar ketakwaan, dengan sebenar-benar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan yang disebut di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis yang lain dia juga sebut man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan satu lagi hadis man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kalau dirangkumkan tiga hadis ini merujuk kepada amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang kita akan lakukan sepanjang Ramadan al-Mubarak. Yang pertamanya qamah. Qamah di situ bermaksud mendirikan. Mendirikan ini alim ulama kita telah menjelaskan berkaitan bagaimana disebut qiyam. Qiyam itu lebih kepada waktu malamnya lah. Dengan kita memperbanyakkan ibadah-ibadah solat, contohnya solat witir, solat tarawih dan sebagainya kita mengerjakan di malam hari. Ada sebahagian tempat pun tadarus pada waktu malamnya, lepas habis tarawih baru buat tadarus, dan dihidupkan malam tersebut dengan solat tahajudnya, dengan qiyamul lailnya, dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang lebih fokus di dalam hadis itu disebut man qama ramadhana. Mereka yang mendirikan, membangunkan Ramadan ini dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan untuk diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosa yang lalu, dan Allah taala akan memberikan keampunannya ataupun disebut maghfirah, keampunan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertepi, yang disebut unlimited, tidak ada hadnya, sangat luas, yang maha penerima taubat, at-tawwab, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kehebatannya, maha kayanya Allah taala untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Kalau dalam doa di antara dua sujud pun kita baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Mula kita minta ampun, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Secara umumnya kita memohon keampunan itu dosa kecil maupun dosa yang besar, dan last kali kita sebut fa'fu anni, maafkan aku. Sebab tu dalam bulan Ramadan kita diajarkan seperti mana dalam hadis ditanya oleh isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, kalau aku berjumpa dengan malam Al-Qadar, apa yang perlu aku buat? Maka itulah antara doa-doa yang dibacakan oleh imam-imam kita dan kita sendiri amalkan. Allahumma innaka afuwun, wahai Allah yang maha pemaaf. Pemaaf ni
Orang kata kalau kadang-kadang kita sebut dalam diri kita lah, kita maafkan tapi tak redha. Itu bukan maaf, belum sampai tahap pemaaf. Kan? Saya maafkan tapi tak boleh lupa, itu bukan pemaaf. Kan? Maksudnya maaf ni kita delete terus, kita buang terus, tak ada lagi dah, tak ada tercatat lagi dalam pemikiran kita, dalam hati kita dan sebagainya. Itu yang benar-benar maaf, sepenuh-penuhnya kemaafan. Kan? Kita pun nanti hari raya minta maaf zahir dan batin. Betul-betul ke kita minta keampunan ataupun kemaafan tu dengan penuh tulus hati, ikhlas kita, kan, kesucian hati kita. Itu yang susah. Sebab tu kita minta betul-betul dimaafkan. Maksudnya dimaafkan tu delete semualah, tak ada apa langsung lah. Kan? Begitulah maha kayanya Allah SWT, maha hebatnya Allah Ta'ala memaafkan hamba-hambanya, walau sebesar mana sekalipun dosa kejahatan yang dilakukan oleh hambanya itu tadi, kan, besar mana sekalipun Allah Ta'ala itu tetap mengampunkan hambanya, ya. Baik, dan insyaAllah hari ini kita akan sama-sama untuk yang terakhir saya di minggu inilah, untuk minggu yang pertama ini, tazkirah zuhur, insyaAllah kita akan kongsikan berkaitan dengan bagaimana untuk kita sampai objektif muttaqin itu, kita mentransformasikan diri kita yang kebiasaannya kita sebut adat kepada suatu ibadah, untuk kita teruskan, untuk kita istiqamah dalam kehidupan kita. Baik, adat ataupun ibadah, realiti kebiasaannya kita mengetahuilah, bulan Ramadan ni bulan pesta makanan, bazar-bazar pun banyak, kuih yang tak pernah timbul pun timbul. Kan, ada yang kuih baru direka cipta pun bulan Ramadan ni pun ada. Macam-macam lah. Nanti raya nanti macam-macam lah. Kalau kuih tat macam-macam version ada, kan, macam versi ada tat. Kan, kalau dulu satu je jenis tatnya, sekarang macam-macam tat adalah. Kuih apa lagi, kuih kepit kan, kuih tu kan macam-macam version dah sekarang ni. Kan, tak tahu nak pilih yang mana pun. Lah kali pilih yang asli balik lah. Balik yang biasa je, kan. Tu nak katanya realiti kehidupan kita ni kadang-kadang itulah yang selalu kita kita lalui, jalani, iaitulah kita nampak pembaziran di bulan Ramadan Mubarak. Sepatutnya tidak mengajar kita untuk membazir, kan. Innal mubadzirina kanu ikhwanash syayatin. Dalam suratul Isra Allah Ta'ala sebut sesungguhnya orang yang membazir ini adalah saudara kepada syaitan. Takkan kita nak jadi saudara kepada syaitan, kan? Sepatutnya kita punya perbelanjaan pada bulan ini lebih ekonomik lah, kan, lebih berjimat lah sepatutnya begitulah, kan. Mungkin kalau yang biasa yang bujang-bujang ni, kan, yang bujang-bujang ni tak ada masalah lah, kan, dia boleh cari buka puasa kat mana, iftar kat mana, kan. Hari ni dekat sini, besok masjid sana, besok surau sini, kan. 30 hari tu dia boleh susun lah, tak ada masalah, kan. Orang kata nak tukar angin, kan. Saya waktu belajar dulu macam tu lah, kan, sama je lah. Waktu bujang tu, kan, kita tak ada apa-apa komitmen, tapi dah ada keluarga, mungkinlah sedikit orang kata tanggungjawab kita bersama dengan ahli keluarga, nak buka puasa di mana dan sebagainya, tetapi masih lagi dalam lingkungan ataupun jangkauan ekonomi, ataupun kita tidak membazir. Itu kita kena uruskan sendirilah. Baik, kemudian yang kita tak mahu juga pada kebiasaannya masjid kosong di hujung-hujung Ramadan. 10 yang terakhir tu biasa makin kosong. Kan, makin banyak, kan. Ni pun biasa dah mula kan seminggu, kan. Mula-mula 3-4 hari awal tu masya-Allah penuh, kan. Melimpah ruah di mana-mana masjid surau pun, kan. Tapi dah lepas tu sikit, ni dah masuk 8 hari. Dah masuk pertengahan nanti lagilah, kan. Lagi orang kata dah kendur lah, kan, masjid-masjid tersebut. Ini kebiasaannya, tapi kalau boleh kita bukanlah golongan tersebut. Kita adalah golongan yang mengimarahkan masjid, yang datang ke masjid, ke surau untuk memenuhkan soft yang ada di masjid surau. Baik, persoalannya, adakah kita menyambutnya sebagai ritual, sebagai satu budaya, ataupun betul-betul kita beribadah, kan? Kita datang masjid awal, kita datang surau awal, kita beriktikaf, kita buat macam-macam lah, berzikir lah, berselawat dan sebagainya. Adakah benda itu
adalah kita hanya melazimi ataupun kita buat itu hanya untuk ini saja kan, untuk kali ini saja bulan Ramadan ya. So tak naklah begitu. Mudah-mudahan kita terus konsisten, istiqamah kan. Sebab apa? Matlamat daripada puasa itu sendiri disebut dalam ayat 183 surah Al-Baqarah ni, iaitu la'allakum tattaqun kan, supaya kita bertakwa. Untuk menambahkan ketakwaan kita ni perlu melalui orang kata dia punya perjalanan dia yang sangat mencabarlah. Kalau tak mencabar, tak ada keseronokan pula kan kita dalam beribadah. So kalau tak mencabar sesuatu benda pun dalam hidup kita pun kita rasa biasa je kan, sebab dia biasa je kan, tak ada rasa satu penghargaan, tidak merasakan sesuatu benda yang kita dapat tu dengan penuh kesusahan kan, penuh dengan rintangan, ujian, apatah lagi syurga Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita nak meraih syurga Allah, nak meraih redha Allah, nakkan kasih sayang Allah Taala, nakkan pimpinan bimbingan daripada Allah Taala, pastinya bukan senanglah, pastinya lalui. Dan nak kata susah, yang perlu kita hadapi itulah kan, begitulah. Para Nabi SAW dan juga para Rasul begitu juga melalui liku-liku kehidupan mereka yang penuh dengan cabaran, onak duri dan sebagainya lah. Baik, definisi takwa itu bukan sekadar takut. Ada setengah pemahaman kita faham takwa ni takutlah kan? Takut kepada Allah SWT, takut dengan azab Allah SWT, takut siksaan Allah Ta'ala, takut disiksa dalam kubur nanti, dalam alam barzah dan sebagainya lah. Bukan hanya sekadar takut itu, tapi takwa itu ada merupakan pencegahan dan menghalang diri kita daripada sesuatu yang membahayakan. Contohnya seperti ini kan. Apakah arti takwa yang sebenarnya? Baik, ini antara orang kata gambaran, sesuatu tasawur, sesuatu metafora yang diberikan oleh Sayyidina Umar dan juga Ubay bin Ka'ab. Bagaimana dalam dialognya, situasinya itu berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Hidup kita pun sama juga, yang banyak onak duri, banyak ada cubaan, ujian dan sebagainya. Maka tindakan kita mengangkat kain mungkinlah, ataupun berhati-hati dengan langkah tersebut. Kalau kita nampak macam itulah, ada benda-benda yang membahayakan di hadapan kita kan, ada duri contohnya, perumpamaan yang diberikan oleh Sayyidina Umar ini, duri itu diumpamakan adalah dosa-dosa kita ataupun kejahatanlah, keburukan, maksiat dan sebagainya. Maka takwa itulah sebagai kewarasan untuk tidak memijak apa yang membinasakan. Maksudnya kita orang kata mencegah ataupun kita elak kan, kita elak daripada sesuatu yang berbahaya kan. Kita nampak sesuatu yang berbahaya maka kita elak, maka itu adalah sebenarnya takwa ataupun disebut al-wiqayah kan. Baik, ini antara 7 wajah takwa itu sendiri. Daripada takwa itu kita dapat lihat yang pertama, penyucian hati kita lah kan? Kita boleh menyucikan hati kita. Kemudian perasaan takut itu melalui ilmu lah. Kita tahu, kita baca Al-Quran, ada ayat berkaitan dengan azab Allah SWT kan? Kita jadi takut. Kita baca Al-Quran, ada ayat cerita pasal syurga Allah Ta'ala, ganjaran-ganjaran diberikan kepada orang yang beriman. Tapi tanya diri kita, adakah kita buat tu boleh capai tak kan? Adakah kita buat amal soleh itu diterima ataupun tidak kan? Sebab tu apabila kita buat sesuatu amalan ibadah, kita merasakan rajaan wa khaufan, kita merasa mengharap sangat Allah Ta'ala terima amalan kita. Puasa kita, Allah terima puasa aku ni kan, aku ni berpuasa hari ni Allah Ta'ala terima atau tak kan? Kita solat banyak ni, tarawih kan, 20 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat, tak kisahlah berapa banyak sekalipun yang kita buat, tapi Allah Ta'ala terima tak? Kan, khaufan, bimbang, kita rasa ada kebimbangan, ada keresahan, takut-takut amalan aku ini tidak diterima di sisi Allah SWT. Itu
Kemudian kita taat. Taat tu kita buatlah kan. Kita buat, kita patuh, kita jadi hamba yang apa orang kata? Hamba yang baik, mentaati segala perintah Allah Taala dan meninggalkan segala tegahan larangan Allah Taala. Kemudian dalam beribadah, so kita maksimumkan, optimumkan seboleh mungkin lah, seboleh mungkin yang kita boleh lakukan. Fastabiqul khairat. Dan kita berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan. Nampak kawan kita bagi RM10, kita bagi RM20 lah. Kan? Itu fastabiqul khairat. Kan? Nampak kawan kita bagi RM1, kita bagi RM5 lah. Kan? Itu perlu perlu dipaksa lah kan. Nak buat baik ni memang kena paksa. Kan? Ada keterpaksaan, dalam masa yang sama ada juga keterujaan. Keterujaan, kita teruja kan nak buat sesuatu tu. Itu yang perlu kita cubalah sama-sama. Kan, keterujaan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, motivasi kita bagi kan. Motivasinya daripada mana? Daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi SAW, daripada amalan-amalan salafus salih, daripada amalan-amalan orang yang alim ulama kita dan sebagainya yang dianjurkan. Itu kita nak jadi motivasi tu, termotivasi tu kan. Kita nak buat ibadah ni kan, bukan senang lah, memang bukan senang, perlu dilatih, perlu dilatih tubi kan. Maksudnya kita perlu kadang-kadang try and error kan, buat dulu, dapat macam feedbacknya macam mana, dapat dia punya impact ni macam mana dan sebagainya lah. Itu kita lalui sendiri kan. Kita bagi RM1 hari ni, mungkin Allah Ta'ala selamatkan kita daripada azab api neraka Allah Ta'ala kan. Dalam hadis ada sebut ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah. Takutlah ataupun waspadalah kan, diri kamu daripada azab api neraka Allah SWT walaupun dengan secebis buah tamar. Maksudnya dengan secebis buah tamar kan. Kalau kita tadi bagi makan orang puasa dan sebagainya kan, kita bersedekah, kita berwakaf, kita dah ambil pada hari-hari yang lepas kan. So itulah mungkin yang akan menyelamatkan kita daripada azab Allah SWT, azab api neraka Allah Ta'ala. Baik, kemudian tauhid dan keimanan kita dan keikhlasan kita kan. Begitulah kita mengharapkan bahawa daripada wajah-wajah takwa ini juga dapat memberikan kita keimanan, menambahkan lagi kita punya persepsi pandangan-pandangan kita berkaitan dengan takwa ni. Baik, antaranya dengan kita muhasabah, kita ketuk pintu kita kerana apa? Ramadan adalah satu wahana untuk mencari pintu takwa dalam diri melalui tazkiyatun nafs. Kita sucikan diri kita kan. Dalam Al-Quran pun disebut qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang sucikan jiwanya, dirinya, dan rugilah orang yang mengotori jiwanya kan. Untung orang yang sentiasa menyucikan diri daripada segala dosa-dosa dia. Dia teringat, aku duduk bulan Ramadan ni, kalau Allah tak ampunkan aku, ruginya aku kan. Kan, contoh macam kita pergi Mekah, pergi Madinah lah kan, dapat pergi sana tak buat umrah, rasa macam rugilah. Memang tempat sana tu memang nak pergi buat umrah, buat ibadah kan. Memang kita betul-betul itu. Ataupun peluang-peluang yang lain lah. Kita dapat peluang pekerjaan, kita nak tolak ke kita nak ambil, contohlah kan. Kita dapat offer, contoh, dan sebagainya. Ada peluang-peluang yang lain. Begitu juga Allah Ta'ala takdirkan kita bersama dengan Ramadan tahun ini. So kita cubalah, kita cuba dengan sedaya upaya untuk kita isikan dengan sebaik yang mungkin. Yang kedua, maghfirah kan, keampunan. Kita tahu hati kita ni keras. Okey, hati kita keras. Ini dalam Quran disebut tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati kita ni boleh keras dengan kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, kita buat perkara-perkara kejahatan. Hati kita akan menjadi keras, ataupun kita sebut hati yang gelap, hati yang mati, hati yang hitam kan. Sauda, dalam hadis sebut kan, sauda,
hati yang hitam, bukan habatus sauda tu. Kalau habatus sauda tu biji yang apa buat ubat tu kan. Habatus sauda ini hati yang hitam, noqtatun sauda disebut dalam hadis. Titik-titik yang hitam. Titik-titik yang hitam boleh berlaku dalam hati kita apabila kita melakukan dosa-dosa kejahatan. Maka dosa sukar ditangani jika hati kita keras seperti batu, ataupun lebih lagi dalam Al-Quran sebut au asyaddu qaswa, ataupun lebih lagi keras daripada batu. Masya-Allah. Kan? Baik, untuk kita nak lembutkannya dengan apa? Dengan zikrullah. Banyakkanlah zikir. Ingat kepada Allah Taala. Zikir ni tidak semestinya dilafazkan saja. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, kan? Tapi zikir itu juga datang melalui, kadang-kadang melalui peringatan-peringatan ataupun apa orang kata, kehidupan kita, yang berlaku dalam kehidupan kita. Mungkinlah berlaku dengan kita itu kadang-kadang ujian itu menyedarkan kita untuk kita apa orang kata terketuk sekejap, kan? Terketuk sekejap dengan mungkin bukan dengan kita, tapi dengan ahli keluarga kita, dengan kawan kita, sahabat kita, dengan jiran kita kadang-kadang. Itu juga adalah sebagai zikr, peringatan untuk kita lah. Dalam surah Ar-Ra'd disebutkan la bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita mengingati Allah SWT tu, maksudnya dengan kita menyebut tahmid, tahmid, takbir dan sebagainya, dan juga peringatan-peringatan yang datang dalam bentuk apa orang kata zahirnya, kan, kepada kita itu, semuanya itu tidak lain tidak bukan untuk memberikan ketenteraman, kedamaian kepada hati kita, kan. Sebab tu apabila kita lepas solat, kita rasa aura kita lebih tenang, kan. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita, kalau kita marah, kan, kita marah, kalau berdiri duduk, kan, supaya kita lebih rasa tenang, kan. Mungkin ada setengah orang dia nak marah, tapi mungkin dia takut terlepas kemarahan itu, dia keluar daripada rumah, kan, keluar bilik ke dan sebagainya, kan. Dia lari daripada situasi tersebut supaya diredakan, kan, diredakan kemarahan gitu. Biasalah manusia tak ada yang tak marah, semua orang marah, kan. Tapi marahnya tu tahap macam mana, kan, tahap mana yang kita boleh marah, kan. Itu yang menjadi persoalannya, ya. Maka gunakan kesempatan Ramadan untuk kita mohon keampunan daripada Allah SWT dengan dosa-dosa kita sepanjang tahun yang kita buat, sepanjang masa sebelum Ramadan itu. Baik, kemudian Allah Ta'ala tawarkan kepada kita, kita tahulah Lailatul Qadar. Ini tak perlu kita kita nak jelaskanlah. Lailatul Qadar itu kita dah tahu, dan itu jugalah yang menjadi apa orang kata kita punya matlamat di dalam bulan Ramadan ini. Kita nak dapatkan satu malam daripada 30 malam ataupun 29 malam di bulan Ramadan ini, malam yang spesial. Nak tak nak kita kena buat ibadah lah, kan, setiap malam. So kita berazam lah untuk tahun ni, tarawih tak tinggal, witir tak tinggal, kan? Mudah-mudahan insya-Allah, kan, jangan kita termasuk dalam sabda Nabi SAW, sesiapa yang terhalang daripada kebaikan daripadanya, maka akan terhalang dia daripada seluruh kebaikan. Maksudnya kita tak dapat kebaikan ataupun fadilat daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri, maka kehidupan kita rasa macam, bahasa mudahnya, tak guna lah hidup ni. Maksudnya mudah itu, macam tak ada apa-apa lagi kehidupan kita, tidak mewarnai kebahagiaan, kegembiraan dan sebagainya. Macam tak ada apa-apa lah hidup ni, kan, kosong, tak ada apa-apa. Sebab apa? Kita tidak meraih kebaikan daripada bulan Ramadan dan juga yang ada dalamnya Lailatul Qadar. Maka rugilah kita. Baik, antara lain juga tarbiyah Ramadan ini sebagai satu universiti, sebagai satu sekolah untuk didik hati kita, melalui pembentukan tansyiah, disebut nasya'ah, pembentukan diri kita, kemudian pemeliharaan, riayah, dan juga tanmiyah. Ni kalau dalam bidang pengurusan ke buat bangunan pun sama saya kira ni, kan. Mula-mula kita buat reka bentuk dulu, buat plan dulu, kan. Lepas tu dah terbina, tu nak maintain tu yang payah tu, riayah tu, kan. Nak maintain lah. Contoh masjid negeri ni nak maintain dia, kan. Dah buat cantik-cantik nak maintain, oh masya-Allah, kan, susah, kan. Rumah cantik-cantik nak maintain
Rumah ada 10 bilik, jenuh nak maintain kan. Nak bersih, sapu nak kalau tak ada orang gaji tak buat dah tersendiri lah. Rumah kecil pun tak larat nak jaga, nak bela kan kita kata, apatah lagi yang lebih besar. So kita dah buat dalam bulan Ramadan ni ibadah-ibadah, amalan-amalan masya-Allah, tapi kita nak juga untuk maintain, dan last sekali pengembangan tanmiyah. Baik, yang pertama kita fokus untuk tansyiah, pembentukan. Kita nak bentuk jiwa akal kita melalui amalan yang intensif. Betul-betul kan, kita apa orang kata, all out lah, pukul habis bulan Ramadan ni. Kita buat semua kan, baca Quran, tarawih, solat kan, zikir, semua kita buat. Qiyamul lail kan, selawat, berapa kali selawat kita sehari kan. Ikut yang tarawih pun dah banyak kali selawat lah. Kan, banyakkan istighfar, banyakkan bertaubat kepada Allah SWT, banyakkan berdoa, sedekah kan, semua, zakat, semua sekali kan. Ini bulan intensif amalan kita, ibadah kita. Qiyamul lail kan, melawan kita daripada sifat kikir, sedekah kan, menahan diri kita, buang sifat-sifat takabur, bongkar. Matlamatnya sebagai satu platform membina sahsiah insan yang berkualiti. Itu adalah tansyiah. Kita bentuk dulu lah kan. Kita plan diri kita nak jadi apa, itu kena ada lah kan, melalui perancangan kita lah. 30 hari ni bulan Ramadan ni aku nak buat apa. Ada setengah orang siap buat jadual kan. Pukul 10 okey ni, pukul 11 buat ni. Malam okey, malam ni buka puasa di mana kan, ada dah. Kan, ada, masya-Allah, yang detail. Perancangan perlu ada. Riayah, pemeliharaan, konsistensi dalam melangkaui musim kita. Sebab apabila kita keluar daripada Ramadan, bagaimana kita nak maintain, kita nak apa, just buat saja, kita nak pelihara amal ibadah yang kita buat Ramadan ni, kita bawa juga pada bulan-bulan yang selain Ramadan. Tidak berguna satu amalan jika tidak diteruskan. Contohnya kita bulan Ramadan ni kita jaga solat secara berjemaah, mudah-mudahan lah kan, kita jaga je konsisten solat secara berjemaah sepanjang hidup kita kan, selepas ini kan. Tindakannya dengan amalan sunat, bukan sementara. Walaupun kita tahulah solat tarawih sunat je kan, witir pun sunat je kan, yang lain-lain lah kita buat itu, bukan dia bersifat sementara, dia mesti dipelihara agar memberi kesan yang berpanjangan. Yang ketiga, tanmiyah, pengembangan. Fokus kita untuk mengembangkan potensi diri kita demi Allah Ta'ala. Potensi apa? Ke arah kebaikan lah. Kalau sebelum Ramadan kita suka marah-marah, datang Ramadan kita kurang marah kan. Kalau sebelum ni kita bangun lambat sebelum Ramadan, apabila Ramadan kita bangun awal, kita cuba bangun awal selepas ini kan. Apa-apa sajalah benda-benda yang negatif kita positifkan kan. Aplikasi membina kekuatan jiwa yang murni, bersedia mendepani cabaran di luar Ramadan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya jangan sekadar bertahan, tetapi juga perlu dikembangkan. Yang tadi ikut tadarus, okey, bolehlah baca sikit-sikit, sehari dapat 2-3 muka surat. Okey, so perlu dikembangkan lagi dalam selepas Ramadan. Ikut kelas-kelas kan, pengajian dan sebagainya lah. So kita kembangkan lagi. Nak kembangkan itu perlukan kepada modal-modal lah kan. Modalnya tu tadi apalah, macam-macam lah jalan-jalan dia tu tadi kan. Baik, jangan menjadi golongan yang rugi. Berapa ramai orang yang berpuasa tetapi dia hanya mendapat dahaga dan lapar sahaja kan. Adakah puasa kita hanya sekadar itu saja kan, tanpa ada untuk peningkatan diri kita. Takkan tak ada apa-apa yang kita nak achieve. Ramadan kali ni aku nak achieve apa kan. Kalau kita orang yang suka suka berjoging dan sebagainya, dah ada achieve dah kan. Ni 5 km, okey, naik 10 km, naik 20 km, 40 km, 100 km. Cycling pun sama juga. Saya pun dulu minat juga cycling tapi tak ada masuk kan. Mula 5, 10, 20 kan. Macam tu kan, kita ada achievement. Sebab apa? Keterujaan kita tadi. Kita teruja nak buat sesuatu. So kita cuba aplikasikan, kita cuba buat di dalam bulan Ramadan untuk ibadah-ibadah kita juga. Baik. Yang terakhir, insya-Allah, profil insan mutakin itu sendiri. Apa yang kita nak capai?
takwa kepada Allah Ta'ala, jaga solat 5 waktu, zakat harta, taat kepada pemimpin, berpuasa dengan sebaik yang mungkin. Dalam hadis ada sebut, mereka yang lakukan semua ini, masuklah kamu ke dalam syurga. Jaga solat, bertakwa kepada Allah, tunaikan zakat, berpuasa, taat kepada pemimpin, masuklah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang ada Ramadan kali ini, kita cubalah, ada lagi lebih kurang 22 hari, 21 hari, untuk sama-sama kita membina diri kita kepada keimanan yang teguh, kepada ketakwaan yang lebih baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahi dengan tasbih kafarah suratul Asr.